Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, polis berjaya tumpaskan satu sindiket dadah di Kuching. Selain Bandaraya Kuching, bakal menjadi hub umrah kedua negara. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan, Vi. Baik, terima kasih Sahi. Sarawak akan menjadi hub umrah kedua negara bermula Oktober depan. Ia susulan pelancaran Kuching Umrah Gateway KUG yang akan memberi lebih pilihan kepada bakal haji di negara ini untuk mengerjakan umrah. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, skim KUG itu nanti bukan sekadar mensasarkan jemaah Malaysia tetapi juga negara jiran seperti Brunei dan Indonesia. We are trying to get all those flights, feeder flights, to support this hub because we know this one is going to take off. Kita awal-awal pergi. We are looking at Surabaya, we are looking at Jakarta, we are looking at Medan, we are looking at Banjarmasin, Pontianak. Oleh itu, beliau berharap kerajaan Arab Saudi akan meluluskan laluan penerbangan terus dari Kuching ke Mekah sebelum Oktober ini. Penerbangan terus itu akan memberi kelebihan kepada Kuching untuk menarik kemasukan pengunjung ke Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim menyatakan demikian pada sidang media selepas perasmian Kuching Umrah Gateway di Kuching. Buat masa ini, pihaknya mensasarkan satu penerbangan seminggu dari Kuching ke Kuala Lumpur, seterusnya ke Mekah dengan penerbangan pertama dijadual 29 Oktober ini. Jumlah penerbangan dijangka akan ditambah berdasarkan peningkatan jemaah. Polis Sarawak berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dadah di Kuching melibatkan rampasan dadah dan harta bernilai 1.4 juta ringgit. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Safri berkata, kejayaan itu dicapai menerusi serbuan ke atas sebuah pusat hiburan di Jalan Sungai Padungan di Kuching Ahad lepas. Katanya serbuan dilakukan kira-kira pukul 1.20 pagi hingga 6 pagi oleh pasukan dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman dan JSJN Sarawak. Lebih 200 pengunjung diperiksa dengan 152 daripada mereka didapati positif dadah termasuk 3 pegawai dan anggota polis. 7 individu termasuk seorang wanita warga asing pula ditangkap kerana memiliki 12 paket jus berisi serbuk campuran di syaki dadah. Manakala seorang lelaki tempatan berusia 30 tahun yang membekalkan dadah di pusat hiburan terbabit turut ditangkap. Kesemua dadah yang dirampas dianggarkan bernilai 157,458 dan boleh digunakan oleh selama 8,877 orang penagih dadah. Polis juga menyita pelbagai harta termasuk kenderaan, barang kemas, jam tangan berjenama serta wang tunai bernilai 1.17 juta ringgit. 7 individu yang ditangkap direman sehingga Jumaat ini, manakala seorang suspek lelaki direman sehingga Ahad ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta yang sama. Datuk Azman menyatakan demikian dalam sidang media di Kuching hari ini. Sementara itu, Datuk Azman berkata Polis Sarawak sedang melaksanakan op lancar bersempena perayaan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut esok. Beliau memberitahu operasi selama 6 hari yang bermula semalam diadakan di semua daerah. Tumpuan adalah kepada lokasi-lokasi strategik iaitu 25 lokasi yang kerap berlaku kesesakan dan kemalangan jalan raya. Ia melibatkan 6 lokasi di daerah Kota Semarahan, 7 di Kuching, 2 masing-masingnya di Bintulu dan Sibu serta 4 masing-masingnya di Miri dan Padawan. Antara lokasi tersebut ialah Bulatan Institut Latihan Perindustrian Kota Semarahan, lampu isyarat Jalan Tanjung Kidurong di Bintulu, Bulatan Sehati di Miri dan lampu isyarat Batu 10 Jalan Pendrisan di Padawan. Datuk Azman juga memberitahu kira-kira 400 pegawai dan anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak terlibat dalam operasi itu bagi menentukan keselamatan pengguna jalan raya. Sehubungan itu, beliau meminta kerjasama daripada orang ramai supaya merancang perjalanan yang selamat dan lancar. Sebuah rumah struktur tidak kekal musnah dalam kebakaran di lorong Cendrawasih di Petrajaya di Kuching pagi tadi. 2 lagi rumah berhampiran turut terjejas.
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBBM Sarawak dalam kenyataannya memberitahu bomba menerima panggilan kecemasan pukul 9.24 pagi. Sepasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Putrajaya bersama sebuah jentera pemadam api telah ke lokasi kebakaran. Api telah memusnah sepenuhnya rumah tersebut manakala 2 lagi rumah berhampiran turut terbakar 20%. 8 penghuni dari 3 rumah terbabit berjaya menyelamatkan diri. Operasi tamat sepenuhnya 10.18 pagi. Beberapa projek infrastruktur yang tergendala di Sarawak disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak dapat dielakkan. Malah peruntukan yang dipohon semasa proses tender terbuka turut memberi kesan besar terhadap kemampuan kontraktor meneruskan projek apabila berlaku peningkatan harga bahan binaan. Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom memberitahu harga bahan binaan ketika ini jauh meningkat selepas pasca COVID-19. Salah satu projek terjejas adalah pembinaan jambatan Kemenah di Sebao. Itu sebabnya banyak jambatan ini yang tidak mampu dilakukan kerana peruntukan yang dipohon sama ada konsultan desain. 1, 2, ketika mereka membuat estimate harga barang-barang adalah sangat murah. Sekarang harga besi mahal, harga itu mahal. Jadi mereka tidak mampu. Kerana selepas COVID dulu banyak perubahan harga-harga bahan-bahan dikenaan binaan yang akan dipakai. Justru itu katanya kerajaan menerusi Jabatan Kerja Raya sedang mengenal pasti kontraktor penyelamat untuk meneruskan projek pembinaan jambatan Kemenah yang menjadi nadi penting perhubungan dan pembangunan di kawasan Sebao. Jadi kalau jambatan sudah siap, kita ada peluang untuk kita membesarkan ke sebelah sana lagi. 1, sebelah sana tidak akan banjir, tanahnya tinggi. Yang kedua, kita dapat mengubah landscape keadaan di Pasar Sebao. Saya melihat Pasar Sebao ini kalau sudah ada jambatan tentu akan sibuk. Daerah Sebao sebenarnya belum dapat dipastikan secara administratif sebab banyak kekurangan. Bomba belum datang, hospital belum, lepas itu balai polis belum. Ini memang untuk sebuah daerah penuh, pasti mesti ada. Jadi sekarang kita masih ada yang tanggungjawab kerajaan pusat, ada juga tanggungjawab kerajaan Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis penyerahan 2 ekor lembu kurban kepada penduduk Kampung Hilir Sebao, Kampung Hulu Sebao, Kampung Pandan dan Kampung Labang di Masjid Sebao di Bintulu. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani, kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi.